Assalamualaikum dan salam Sarawak. Ku sayang bersama saya Fidas Macrang. Tumpuan berita. Sarawak tidak mempunyai masalah dari sudut mentadbir dan membangunkan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, ini kerana rakyat Sarawak saling menghormati antara satu sama lain. Inilah misalnya kita mempunyai negeri yang baik. Kita mau negeri ini baik, di dalamnya pun baik juga. Jangan ada anai-anai dalam negeri kita. Sebab itu kalau negeri kita mempunyai mereka yang bersifat anai-anai, maka ia akan memberikan kesan yang buruk kepada kita. Alhamdulillah, kita negeri Sarawak tidak mempunyai anai-anai di dalam kita membangunkan negeri kita. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Surau Darul Ehsan Tun Abang Haji Openg Kampung Bunga Raya di Limbang pada Rabu. Pada majlis itu, Premier Sarawak turut menyampaikan sijil pelantikan jawatan kuasa pengurusan surau bagi tahun 2022 hingga 2025. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, Kerajaan Sarawak mempunyai perancangan yang besar untuk terus memberikan pembangunan infrastruktur di daerah Limbang dan Lawas menerusi Agensi Pembangunan Kawasan Utara NRDA. Dalam hal ini sudah tentu seluruh negeri Sarawak kita hendak bangunkan, termasuk Limbang ini. Saya baru saja 5 tahun dan kita mempunyai perancangan yang besar untuk Limbang. Untuk kita membangunkan infrastrukturnya jalan raya hingga ke Lawas dengan Datuk Amar Awang Tengah. Kita bangunkan di bawah Northern Development Agency, yang di mana kita berikan peruntukan 1.5 bilion ringgit untuk membangun Limbang dan Lawas. Sementara itu, beliau berkata master plan untuk daerah Limbang merupakan fokus jangka panjang dalam menyediakan infrastruktur yang baik selepas siapnya Jabatan Limbang, Waterfront Limbang dan jaringan jalan raya. Memang kita ada cadangan pula kalau dah siap jambatan, kita nak adakan master plan yang baru untuk Limbang. Umpamanya di seberang Limbang dan juga di seberang Limbang yang seberang sana. Kalau dah ada jambatan, kita buatlah infrastrukturnya dan kita bangun semula tebing sungai di sebelah Limbang ini, insya-Allah. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Sarawak juga akan terus menaik taraf dan membangunkan surau dan masjid serta memperkukuhkan lagi tabung Baitulmal Sarawak TBS untuk pengajian dan pendidikan anak-anak Islam. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, pengajian dan pendidikan ini akan dilaksanakan di bawah biasiswa Ibnu Khaldun. Saya telah arahkan Baitulmal untuk memberikan peruntukan di bawah biasiswa Ibnu Khaldun bagi kita mengantarkan anak Islam yang diterima untuk mengkaji di universiti terkemuka di dunia ini, termasuklah Harvard, Oxford, Cambridge dan Stanford University, untuk mengenal jurusan-jurusan yang sangat penting dalam ekonomi baru dunia hari ini. Jelas beliau lagi, pembiayaan ini termasuklah di peringkat sarjana dan doktor falsafah dalam beberapa jurusan tertentu supaya dapat melahirkan anak-anak Islam yang berwibawa dan berpengaruh dari sudut pendidikan dalam melahirkan intelektual bertaraf dunia. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah dalam ucapan aluannya memberitahu beliau membuat keputusan memohon dana peruntukan kepada Kerajaan Sarawak bagi membina surau baru ekoran Surau Bunga Raya Lama yang telah dibina pada tahun 1969 itu tidak selamat digunakan lagi. Jelasnya ini disebabkan tiang dan gelegar surau pada masa itu sudah dimakan anak-anak dan reput. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan keprihatin yang amat berhormat Premier kita setelah mengajukan permohonan kepadanya, yang amat berhormat telah meluluskan permohonan kami di bawah projek rakyat berjumlah ringgit Malaysia 750,000 sahaja, alhamdulillah, bagi membina surau ini, bagi menggantikan surau lama.
Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang turut maklumkan pihaknya telah mengambil keputusan menukar nama surau Darul Ehsan ini kepada nama surau Darul Ehsan Tun Abang Haji Openg sebagai menghargai sumbangan peruntukan dalam membina surau baru ini. Mengulas lanjut, Dato' Azbi memberitahu surau tersebut telah dapat digunakan pada bulan Ramadan tahun ini dalam menunaikan solat tarawih. Surau ini telah pun dimulakan, digunakan sehari sebelum Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Siap sepenuhnya, Yang Berhormat. Dan sampatlah kami menunaikan ibadah bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan di surau ini sebagai permulaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dengan terbinanya surau ini akan memberi manfaat kepada petani semua. InsyaAllah. Selepas sekian lama menunggu, akhirnya penduduk Kampung Bunga Raya menzahirkan rasa gembira apabila surau Darul Ehsan Tun Abang Haji Openg siap dibina dan telah dapat digunakan pada bulan Ramadan lepas. Surau itu dibina dengan kos berjumlah RM750,000 yang merupakan sumbangan Kerajaan Sarawak bersama ahli Parlimen Limbang. Ia mula dibina pada awal tahun 2020 dan tertangguh pembinaannya disebabkan pandemik COVID-19 sebelum disambung semula sebaik pelaksanaan fasa peralihan ke endemik. Dalam pada itu, Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa penduduk tempatan sempena majlis perasmian surau tersebut pada Rabu. Dengan adanya terbinanya surau Darul Ehsan Tun Abang Haji Openg ini, maka terciptalah satu sejarah baru di kampung ini bahawa mereka dapat sebuah surau baru dengan yang begitu indah dibandingkan dengan dulu yang berbentuk 2 tingkat di mana jemaahnya lebih kurang dalam 50 orang. Dan apabila kita lihat sekarang, jemaahnya saya ingat mencapai lebih 100 lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak manfaatnya untuk penduduk kampung. Salah satunya ialah surau ini memang diminta-mintalah oleh penduduk kampung kerana untuk menampung jumlah qariahnya lah, jumlah qariah. Alhamdulillah juga selama ni surau ni memang 5 waktu memang ada isinya lah daripada jemaah-jemaah di kampung ni. Jadi sangat teruja kerana mendapat surau yang begitu cantik lah, indah. Jadi ada semangat lah. Semangat penduduk-penduduk kampung untuk berjemaah setiap waktu, iaitu dari subuh hinggalah solat isyak. Dan juga kami ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sini seperti kelas tahmir, kemudian ada juga aktiviti bergotong royong, dan semualah penduduk kampung bekerjasama untuk mengimrahkan surau kita ni. Laporan seterusnya, buat julung kalinya Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SANS di bawah Majlis Seni Sarawak MSS telah mengadakan persembahan musikal Sarawak Harmoni Pemimpin Berjiwa Rakyat Di Sini Lahirnya di bahagian Limbang pada Rabu. Persembahan ini dibuat khas untuk Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg sempena meraihkan ulang tahun kelahiran beliau yang ke-72 dan juga sempena perasmian Museum Limbang yang diadakan pada Khamis. Para tetamu jemputan dan masyarakat Limbang telah dipersembahkan dengan pertunjukan silat sebagai pembuka tirai majlis dan tarian tradisional adai-adai serta hadrah daripada penggiat seni di bahagian Limbang. Musikal tersebut dimeriahkan lagi dengan persembahan nyanyian daripada beberapa artis tempatan, antaranya Bob Yusof, Nur Hijrah Yahya, Dayanku Fazilah, Syafiq dan Iwan Dasri. Pada kemuncak acara, tetamu jemputan dan masyarakat Limbang telah dipertontonkan dengan persembahan bertenaga daripada bapa rock Malaysia Datuk Ramli Sarip yang mendendangkan 6 buah lagu popularnya yang dihasil sejak dari tahun 1980-an hingga kini. Manakala Premier Sarawak bersama beberapa tetamu kehormat yang lain turut berkesempatan mendendangkan beberapa buah lagu lama serta lagu popular rakyat Sarawak iaitu Berkikis Bulu Betis. Majlis itu juga menyaksikan MSS bersama pejabat residen bahagian Limbang mempersembahkan kuih pulut kuning sebagai meraihkan ulang tahun kelahiran Premier Sarawak. Sebagai menghargai kehadiran beliau, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK daripada kaum Melayu, Iban, Cina dan Kedayan telah menyampaikan cenderamata kepada Premier Sarawak.
Beralih ke perkembangan di Miri dengan pameran pendidikan kejayaan dan usahawan Datuk Sebastian diharap dapat terus dianjurkan pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, penganjuran pameran ini adalah untuk membantu memulihkan kembali apa yang hilang sepanjang 2 tahun berada dalam pandemik COVID-19. We hope to continue not only next year, we hope to continue further, so that we have this 3-in-1 day affair, 2 days affair, the education, career and entrepreneur, and we hope to organize it at least once a year, so that we will be with the people to make sure that yes, we are also very concerned that these are the few areas. Beliau berucap demikian di pameran berkenaan yang diadakan di Hotel Meritz baru-baru ini. Datuk Sebastian yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau memberitahu dalam pameran ini sebanyak 13 agensi dan bank telah dibawa untuk menawarkan bantuan kepada peniaga tempatan, manakala 17 syarikat daripada pelbagai sektor menawarkan 2,562 jawatan kosong. Selain itu katanya kira-kira 25 institut pengajian tinggi awam dan swasta turut menyertai pameran kali ini. Tambah beliau, Yayasan Sarawak dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN turut menyertai pameran ini untuk berkongsi kepada golongan pelajar tentang bantuan kewangan yang ditawarkan. Selanjutnya, Adun Simunjan Auladris telah menggunakan pertandingan biliard anjuran Kelab Belia Bersatu Sageng di Kampung Sageng, Simunjan pada Selasa. Beliau berkesempatan menyaksikan pertandingan yang julung kalinya diadakan itu di mana ia disertai oleh 16 buah pasukan. Menurut pengurusi Kelab Belia Bersatu Sageng, Muhammad Roni Morshidi, objektif pertandingan tersebut adalah untuk mengeratkan silaturahim para belia di kawasan setempat sekaligus memperkenalkan permainan biliard kepada mereka. Di samping itu katanya ia bertujuan mengalakkan para belia untuk melakukan aktiviti sehat bagi mengelakkan mereka terjebak dengan gejala sosial. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidos. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel YouTube. #menjawab fakta. Salam Lukas.